Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adif bin Haji Abdullah Daud, nombor metrik 266642. Kumpulan kami bernama BMW akan membentangkan tentang program kempen kesedaran awam mengenai COVID-19. 3W iaitu Wash, Wear dan Want. Dari segi pengenalan hubungan awam, ianya boleh diidentifikasikan sebagai suatu fungsi pengurusan yang bersifat berterusan dan dirancang di mana sebuah organisasi akan mencari jalan untuk mendapat dan mengekalkan persefahaman, simpati dan sokongan daripada mana-mana pihak yang berkenaan. Menurut Hamdan Adnan, hubungan awam adalah sebagai suatu fungsi pengurusan yang berwatak, berterusan dan terancang melalui mana-mana organisasi awam atau swasta dan institusi-institusi mencari jalan untuk menjalin dan mengekalkan persefahaman, simpati dan sokongan daripada sesiapa sahaja yang ada kaitan dengan mereka. Menurut Muhammad Rosli Selamat, berdasarkan Webster International Dictionary edisi ketiga, mentafsirkan hubungan awam sebagai suatu promosi bagi menjalin hubungan yang rapat dan baik di antara institusi dan individu-individu lain, antara orang awam atau masyarakat umum melalui penyebaran maklumat. Menurut Bakhtiar Muhammad Hassan pula dan Saidatul Nizah Tazid, hubungan awam merupakan aktiviti promosi yang dirancang untuk membina nama. Saya Fariza binti Jaafar, nombor metrik 266541. Saya akan menerangkan bagaimana fungsi dan perkakasan perhubungan awam boleh atau sesuai digunakan untuk program ini. Dalam perhubungan awam, terdapat beberapa perkakasan yang penting untuk kita lakukan bagi membuatkan penyampaian kita itu berkesan. Salah satunya ialah melalui kempen atau secara lebih tepat, kempen kesedaran awam. Kempen kesedaran awam merupakan kaedah penerangan yang terancang untuk menyampaikan sesuatu mesej yang berkepentingan awam kepada masyarakat. Kempen kesedaran awam bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai dasar perkhidmatan, program, aktiviti atau sesuatu isu. Kempen pendidikan awam adalah satu usaha bersiri yang dirancang untuk memaklumkan kepada orang awam mengenai isu tertentu. Setiap kempen berbeza-beza dari segi kerumitan bergantung kepada mesej mereka dan jumlah masa, sumber dan bahan yang perlu dilakukan oleh agensi. Penerbitan dokumen dan acara yang berbeza apabila digabungkan dapat membentuk kempen pendidikan awam yang padu mengenai matlamat yang ingin disampaikan. Matlamat utama kempen pendidikan awam adalah bagi mengubah tingkah laku awam. Untuk melakukan itu merupakan satu cabaran penting, terutamanya kepada entiti seperti pertubuhan bukan laba yang sering dihadkan dalam dana dan kaki tangan. Diharapkan dengan adanya kempen kesedaran ini, sedikit sebanyak orang awam khasnya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai COVID-19 dan cara untuk mengurangkan gejala jangkitan penyakit ini kepada masyarakat sekeliling. Saya Muhammad Rashid bin Hashim, bernama metrik 266643. Saya ingin menerangkan tentang latar belakang coronavirus. Coronavirus adalah virus yang telah merebak dengan cepat ke seluruh dunia. COVID-19 merebak dengan mudah antara orang yang berada dalam jarak yang rapat atau melalui batuk dan bersin. Pesakit-pesakit yang dijangkiti kebanyakan mengalami gejala ringan seperti sesema, tetapi ada yang sakit parah dan juga meninggal dunia. Penyakit ini adalah yang paling kritikal diperkatakan di seluruh dunia dan dulu ialah wabak COVID-19 yang mula dikesan di Wuhan. Sekitar pertengahan Disember tahun lalu, penyakit ini mula menjadi isu paling serius di negara ini ekoran gelombang keduanya yang turut mencatatkan 118 kematian dari 8,338 kes. Disebabkan kritikalnya wabak itu,
kerajaan mengambil tindakan dengan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac lalu bagi membendungnya daripada terus merebak. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin menasihatkan orang ramai supaya ingat kepada 3C dan 3W, iaitu crowded place, confined space, close conversation. Masyarakat perlu mengamalkan 3W, iaitu wash, wear and warn, yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Remy Suadi bin Rosli, nombor metrik 266632. Saya akan bentangkan berkenaan dengan cadangan program. Program ini akan dijalankan selama 2 hari, bermula pada tarikh 11 hari bulan 7 dan 12 hari bulan 7 2020, yang mana dirasmikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Kedah Dr. Haji Muhammad Fikri bin Ujang. Antara aktiviti-aktiviti yang dirancang adalah pameran kesihatan dan tayangan video COVID-19, ceramah COVID-19, penyampaian hadiah pertandingan online mengenai 3W, Wash, Wear and Warn. Okey, untuk program 11 hari bulan 7 2020, hari Sabtu, program akan bermula pada jam 9.30 pagi dengan bermulanya pertibaan jemputan dan VIP, dan akan berakhir pada jam 2 petang, yang mana perakhiran program akan mengadakan majlis pemberian mask dan hand sanitizer. Program akan bermula pada jam 9.30 pagi, bermula dengan pertibaan jemputan VIP, ucapan ringkas oleh penasihat program kesedaran awam oleh Encik Muhammad Ali, dan program akan berakhir pada jam 2 suku petang, yang mana program turut mengadakan majlis pemberian mask dan hand sanitizer kepada pengunjung Tesco secara percuma, serta penerangan ringkas mengenai penjagaan ketika di pusat membeli blok. Hai, saya Nurul Alif Fatihah binti Nurul Azman, nombor metrik 266747. Okey, saya akan memberitahu tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk menggalakkan mereka mengamalkan amalan-amalan dan cara hidup yang baru berikutan wabak COVID-19. Seterusnya, untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat Malaysia tentang penyebaran wabak ini. Selain itu, memupuk sikap positif dalam komuniti terhadap amalan baru semasa musim COVID-19. Butiran program. Tarikh pelaksanaan adalah pada 11 hingga 12 Julai 2020. Hari Sabtu dan Ahad 10 pagi hingga 2 petang. Tempat program adalah di Ruang Lega Pasaraya Tesco Target Alostar. Kumpulan sasaran dan pelibatan peserta program adalah seluruh pengunjung Pasaraya Tesco, pekerja pasaraya, pihak kesihatan daerah dan badan bukan kerajaan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hafiz bin Rahman, nombor metrik 266056. Saya akan menerangkan senarai tugas untuk setiap balik kumpulan yang terlibat. Okey, berikut senarai tugas yang akan dijalankan oleh setiap orang. Untuk ketua projek, tugas yang akan dijalankan ialah membentuk jawatankuasa, mempromosikan mesyuarat serta merujuk kepada penasihat. Mereka setiap seorang pula akan menjalankan tugas-tugas kesihatan dan urusan surat menyurat dan lain-lain hal berkaitan. Manakala pada hari akan mengutip, menyaras dan menyediakan penyertaan kewangan bagi program dan perlu memastikan segala perbelanjaan berjalan dengan lancar seperti yang telah dirancang. Ketua dan pengelola program adalah merancang segala pengisian aktiviti serta memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar dan selamat. Bagi peralatan pula, merancang dan menentukan peralatan yang diperlukan untuk program. Untuk bagian keselamatan, menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap, memastikan keselamatan para peserta terjamin seperti sepanjang aktiviti dan mengambil tindakan awal yang pantas sekiranya berlaku kecemasan. Bagian makanan dan minuman pula, merancang dan menentukan menu makanan, merancang jadual makan dan minum serta guru dan jurulatih,
memastikan urusan semasa makan berjalan dengan lancar. Bagian dokumentasi pula, mencatat segala aktiviti yang berjalan, menfoto setiap aktiviti sebagai bukti, menjadikan laporan dan dokumentasi setiap program, dan berhubung dengan setiausaha untuk mendapatkan bahan-bahan untuk didokumentasikan. Manakala bahagian cerdas dan mata menjadikan hadiah dan cenderam mata program. Dan terakhir sekali, bahagian siar raya menyediakan peralatan video sepanjang program dan bersedia untuk digunakan pada bila-bila masa dan menjadikan tempat untuk pembukaan dan penutupan. Sekian, terima kasih. Saya Ananti Ramid, anak Kip Lawat, mencik nombor 266520. Hari ini saya akan tentangkan berkenaan dengan peruntukan program kempen kesedaran awam mengenai COVID-19, iaitu 3W, Wash, Wear dan Warn. Jadi peruntukan kali ini kita ada bantuan daripada Badan Bukan Kerajaan sebanyak RM2,000. Yang keduanya bukan kelab kesihatan dan kebajikan sebanyak RM1,500. Keseluruhannya sebanyak RM3,500. Jadi untuk pelajaran penceramah COVID-19 peruntukan sebanyak RM600 selama 2 hari. Pameran sebanyak RM250. Keseluruhannya adalah RM500 untuk 2 hari. Dan ini adalah peralatan sepertinya tutup muka, hand sanitizer, banner dan banting, bahan sedakan. Dan kita juga ada sediai jamuan ringan untuk program ini selama 3 hari dan 2 hari sebanyak RM500. So jumlah sebenarnya adalah sebanyak RM300,500. Saya Azmi Syafiuddin bin Abdul Aziz, nombor metrik 266892, akan menerangkan tentang penilaian program ini. Semasa program ini dijalankan, orang awam perlu memastikan penjarakan sosial 1 meter sepanjang masa. Pihak pasaraya perlu menghadkan laluan keluar masuk pelanggan ke premis dan meminimalkan kemasukan pelanggan ke dalam premis pada satu-satu masa tertakluk pada saiz premis. Selain itu, ketika melaksanakan program kesedaran awam, mini saringan kesihatan akan dilakukan bagi memastikan semua staf pembekal pelanggan melalui proses saringan suhu badan. Hand sanitizer disediakan di pintu masuk dan dipastikan penggunanya sebelum masuk dan mewajibkan pengguna memakai pakaian topeng muka oleh pekerja ketika berurusan. Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu KKM, menasihatkan orang ramai supaya patuh kepada semua nasihat dan disarankan sering ditekankan kerajaan, dan beberapa amalan perlu dijadikan sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Antara amalan terbabit adalah mengelakkan 3S, iaitu crowded, confined, closed, iaitu kawasan sesak dan sempit, serta bersembang atau berduduk dalam jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan basuh tangan. Sangat digalakkan memakai topeng muka di tempat awam atau jika bergejala sakit, dan memberi amaran 5 dari KKM yang lebih berkongsikan peringatan. Nama saya Muhammad Saiful Nizar bin Syafi'i, nombor metrik 265991. Diharapkan kempen kesedaran awam mengenai COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat mencapai objektif yang diingini. Adalah diharapkan aktiviti-aktiviti sihat seperti ini akan terus berkembang dan mendapat sambutan yang baik dari semua pihak, dan kesedaran untuk mencegah dan mengelakkan penyakit. Semoga usaha murni dapat sokongan dari semua pihak dan memberi manfaat sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya memandangkan negara kini sedang berhadapan dengan wabak yang berbahaya. Rakyat Malaysia haruslah berganding bahu dan bekerjasama dengan kerajaan bagi memendung virus ini daripada terus mengganas di tanah air kita. Masyarakat perlulah saling tolong-menolong, tidak mementingkan diri sendiri, berfikir secara matang dan memberikan kepercayaan kepada kerajaan dalam mengharungi dugaan ini. Patuhilah peraturan cara hidup baru ini agar negara akan segera bebas daripada ancaman virus berbahaya ini. Dengan kerjasama semua, kita akan berupaya untuk pulih sedia kala. Oh yeah, know you through the better days, know you through the rainy ones.